wassalatu wassalamu ala sayyidina Habib Muhammad Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita akan menyambung perbahasan kita pada hari ini berkenaan dengan ilmu ad-daruri dan juga ilmu al-muktasab. Qala al-musannif wa syarih rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihima wa ulumil hadirin fid dunya wa fil akhirati Allahumma amin. Qala wal ilmu ad-daruri ma la yaqa'u 'an nazarin wa istidlalin. Ilmu ad-daruri sebagaimana telah saya sebut dalam perbahasan sebelum ini, dalam bincang kita sebelum ini, adalah suatu pengetahuan yang tidak memerlukan kepada nazar, tidak memerlukan kepada kajian, dan istidlal, tidak memerlukan kepada kita kena minta hujah daripada orang yang menyatakan pandangan tersebut. Kita sendiri tak perlukan pada kajian, dan kita tidak perlu untuk minta orang yang mendatangkan sebab pengetahuan yang bersifat daruri ini bukti. Maka itu dinamakan sebagai ilmu ad-daruri. Saya nak tahu cili itu pedas, saya tak perlu buat kajian. Dan kalau kawan saya sebut saya cili pedas, saya tak terus boleh bukti apa dalil apa dalil kata cili pedas. Dia akan datangkan dalil, dia buat cili tonjok tu kita buat tahu dah tak pedas. Jadi ilmu ad-daruri, ilmu yang tidak memerlukan kepada kajian dan tak memerlukan kepada istidlal, maksudnya talabud dalil, tidak memerlukan untuk kita meminta dalil. Kerana ilmu tu Tuhan bekalkan belaka dalam minda kita semua. Contoh dia apa? Kal ilmi al-waqi'i bi ihdal hawasil khams al-zahirah. Iaitu contoh sebarang ilmu yang terhasil dengan salah satu daripada panca indera lima. Kalau saya kata ni pen, saya tunjuk ni pen, betul ada kawan-kawan kata betul ke pen? Oh bukti. Ya Allah, nak bukti lagi, benda dah jelas ni. Kalau ni bukan pen, dia apa? Jadi pengetahuan bahawa ini adalah pen, itu adalah ilmu daruri, tidak perlu kajian. Contoh sekarang kita ni pada waktu siang, ada orang tanya kata, betul ke siang? Apa bukti Ustaz? Payah kalau orang ini bukan orang kan, orang lain. Jadi orang yang menafikan benda yang bersifat benda yang diketahui oleh panca indera dengan jelas ni, iaitu ilmu ad-daruri, ini bukan orang, ini orang lain. Kal ilmi al-waqi' bi ahdi al-hawas al-khams al-zahirah. Contoh dia ilmu ad-daruri, sebarang pengetahuan yang terhasil daripada panca indera yang lima. Kita tengok, oh ni pen, ni buku, tengah penglihatan, dengar orang tu cakap saya, oh dia cakap saya, bukti apa dia cakap saya? Dah dengar sendiri kan. Jadi itu semua dinamakan sebagai ad-daruri. Apa dia panca indera lima? Disebut di sini wahiyas sam'u wal basar wal lamsu wasyam wal dzauq. Lima itu pendengaran, penglihatan, sentuhan, asyam, rasa, dan juga asyam hidung, bau, dan adzauq adalah rasa dengan lidah. Jadi ini adalah lima panca indera. Pendengaran yang kita dapat daripada telinga, penglihatan daripada mata, sentuhan daripada tangan kita, asyam, bau dengan hidung, dan adzauq dengan lidah, rasa dengan lidah. Ini dinamakan sebagai panca indera lima. Fa innahu yahsulu bi mujarradil ihsasi biha min ghairi nazarin wastidlal. Sesungguhnya ilmu yang terhasil dengan daripada lima panca indera ini, dia terhasil bi mujarradil ihsasi biha, semata-mata apabila berlaku ihsas biha, apabila berlaku sebarang penggunaan kepada lima panca indera ini. Apabila kita guna salah satu panca indera ini, kita tahu satu benda, pengetahuan tersebut terhasil adalah semata-mata kerana kita menggunakan lima panca indera ini, min ghairi nazarin wastidlal, tanpa memerlukan kepada nazar, tanpa memerlukan kepada kajian, wala istidlal, min ghairi nazarin wastidlal, tanpa memerlukan kepada nazar, iaitu kajian, dan tidak juga memerlukan kepada istidlal, membutuhkan kepada kita minta hujah orang yang cakap tu, kita minta okey tolong nyatakan bukti, benda tu tidak diperlukan. Itu adalah sebenarnya dinamakan sebagai ilmu ad-daruri. Wa amma al-ilmu al-muktasab, adapun ilmu muktasab, ilmu yang dia bukan
kita tahu secara semula jadi, tapi dia merupakan pengetahuan yang asal kita tak tahu, tapi dengan pembacaan, kajian, kita meneliti hujah, baru kita tahu, oh rupanya perkara ini adalah begini. Maka pengetahuan yang tidak kita dapat secara semula jadi itu, sebaliknya selepas kita mempelajari, mengkaji, itu dinamakan sebagai ilmu al-muktasabu, ya, al-ilmu muktasab, ilmu yang memerlukan kepada iktisab, memerlukan kepada penat lelah, memerlukan kepada usaha, al-muktasab. Wa amma al-ilmu al-muktasab fa huwa al-mawquf 'ala an-nazari wal istidlal. Adapun ilmu al-muktasab merupakan ilmu yang memerlukan, fa huwa al-mawquf, iaitu ilmu yang berhenti ataupun memerlukan kepada an-nazar, memerlukan kepada kajian, memerlukan kepada penelitian, wal istidlal, dan juga memerlukan kepada kita meminta orang yang mendatangkan fakta tersebut untuk mendatangkan hujah. Kita meminta supaya dia mendatangkan dalil dari satu bukti. Maka sebarang ilmu yang begini keadaan dia, ia dinamakan sebagai ilmu al-muktasab. Dan ilmu ni sama ada dia adalah daruri, kalau dia bukan daruri, dia sebut dia adalah al-muktasab. Kalau dia bukan muktasab, dia adalah daruri. Tak ada bahagian yang ketiga. Contoh kepada ilmu muktasab dia, kal-ilmi bi anna al-'alama hadis. Pengetahuan bahawa alam ini adalah hadis. Alam ini adalah hadis, bukan qadim. Hadis ni maknanya satu ketika dahulu tiada, kemudian baru ada. Dia merupakan hadis, benda yang baru. Orang kata hadis ni baru. Baru sebab apa? Dulu tiada, kemudian baru diciptakan. Walaupun hakikatnya alam ni dah berapa bilion dah, tapi binisbah dari sudut dia itu pada awalnya tiada, maka dia dinamakan sebagai hadis. Kerana yang bukan hadis itu qadim, yang qadim hanya satu, iaitu Allah SWT. Qadim bermaksud satu benda yang lama. Lama yang dimaksudkan di sini adalah dia itu wujud tanpa diciptakan. Dia itu wujud tanpa didahului dengan satu keadaan, dia itu tiada. Contoh macam Allah telah ada semenjak sedia kala. Tidak berlaku satu keadaan Allah tidak wujud kemudian baru wujud dengan sendiri. Maka tak berlaku. Allah wujud tanpa diciptakan, dan Allah wujud secara sedia kala, sebab azali, itu qadim. Tanpa ada satu waktu Allah tiada. Adapun alam, iaitu selain daripada Allah SWT, maka alam ni satu ketika dulu tiada, baru ada, kan? Setelah mana diciptakan oleh Allah SWT. Kal ilmi bi anna al-'alama hadis fa innahu mawqufun 'ala an-nazar fil 'alam wa ma yushahidu fihi min at-taghyir fayantaqilu min taghyirihi ila hudusihi. Pengetahuan kita bahawa alam ni rupa-rupanya dia bukan qadim, dia adalah hadis. Maksud satu ketika dahulu ni tiada, lepas tu baru ada. Benda ni bukannya kita tahu secara sedia kala. Bahkan mungkin ada orang tak terfikir benda ni. Tapi bila kita duduk, kita buat kajian, kita memerhatikan suasana alam, akhirnya kita mendapat kesimpulan memang alam ni merupakan benda yang hadis. Dia berubah-ubah dan dia tidak tetap dalam satu keadaannya. Dia ni bukannya dulu dah ada semenjak dulu. Dulu dah tak ada dah. Baru diadakan. Dengan apa? Dengan kita buat penelitian dan juga kajian, serta kita meminta orang yang mendatangkan pakatan hujah. Fa innahu mawqufun 'ala an-nazar fil 'alam. Contoh dia tadi, alam ini hadis atau tidak? Fakta bahawa alam itu adalah hadis, maksudnya dia bukan qadim. Dia ini adalah satu ketika dulu tiada, kemudian baru ada dengan iradat juga kudrat Allah SWT. Maka pengetahuan tadi memerlukan kepada nazar, memerlukan kepada kajian, penelitian terhadap alam sendiri. Disebut sini mawqufun 'ala an-nazari fil 'alam wa ma yushahiduhu fihi, wa ma yushahiduhu fihi, dan apa yang kita perlukan melihat kepada alam dan suasana alam sendiri, keadaan ahwal dia ataupun hal keadaan dia yang berlaku dari sudut minat taghyir, daripada perubahan-perubahan berlaku. Contoh macam saya sendiri, kita semua lah. Dulu saya tiada, lepas tu saya ada. Dulu kecil, lepas tu besar, berubah, lepas tu dah tu, akhirnya pada mati. Maka adakah benda ini yang bukan sebagai qadim? Sedangkan qadim ini dia wujud dalam keadaan dia tidak dicipta. Dia wujud sedia kala. Saya bukan wujud sedia kala, dulu saya tak ada. Saya dah tahun 1980. Tahun 1979 di mana saya tak ada. Okey, sekarang saya umur 30. Baik, 100 tahun akan datang, ghalim ni dah tak ada.
Dah tak ada. Dia saya ini didahului dengan tiada dan akan diakhiri dengan ketiadaan. Maka kalau begini keadaan dia maka sebagai qadim. Sebab qadim ni benda yang wujud tanpa diciptakan, dan dia wujud sedia kala tanpa didahului dengan benda yang tanpa didahului dengan ketiadaan. Agak rumit sikit. Sebab kita bincang pun agak rumit kerana benda ni memerlukan penelitian. Benda ni memerlukan penelitian. Jadi fayantaqilu min taghyirihi ila hudusihi. Apabila kita lihat alam ni berubah daripada satu keadaan ke satu keadaan, maka bizab ataupun on the spot kita dapat tahu bahawa alam ini tidak dinamakan sebagai qadim. Sebab qadim ini tidak berlaku perubahan. Allah kan wa mazalakan wa mazala ala halihi. Allah ni dulu pun begitu, begini pun, sekarang pun begitu. Kalau dulu Allah Maha berkuasa, sekarang juga Allah Maha berkuasa. Jadi benda yang berubah-ubah ini dinamakan sebagai hadis. Maka setelah kita lihat berubah-ubah pada alam, kita buat kesimpulan alam itu tiada. Alam itu adalah hadis. Alam ini bukan qadim. Jadi sebarang perkara yang memerlukan kepada penelitian, dia dinamakan sebagai al-ilmu al-muktasab. Sebarang benda yang memerlukan pada penelitian, dia dinamakan sebagai ilmu al-muktasab. Nak tanya. Silakan. Adakah ilmu daruri dengan muktasab dalam syarah Waraqat ni ada perbezaan dengan dalam ilmu mantik dan ilmu tauhid, yang mana daruri dan nazari? Ad-daruri dan ilmu an-nazari itu adalah ilmu al-muktasab. Dalam sebahagian kitab yang disebut al-ilmu an-nazari, yang memerlukan kepada nazar, memerlukan kepada kajian. Al-ilmu muktasab dan juga al-ilmu an-nazari sama erti. Daruri tidak memerlukan kepada kajian, an-nazari atau al-muktasab dinamakan adalah ilmu yang memerlukan kepada kajian. Sama. Sebagai satu contoh, kalau saya nak buat satu contoh yang saya banyak nak cerita ilmu yang memerlukan kepada ilmu al-muktasab ni, ilmu yang kita tak terfikir dan kita memerlukan kajian, kita perhati betul-betul, akhirnya kita akan nampak betul fakta atau tidak. Contoh saya tertarik dengan apa yang satu ketika dulu di Al-Azhar, apabila kami membincangkan dengan Dr. Jamal Farouk yang merupakan di antara pensyarah di Al-Azhar Asy'ari dalam bidang akidah. Beliau ketika mana membincangkan tentang hakikat atau zat Allah SWT, beliau membawa persoalan bahawa ada orang seakan-akan tidak mampu untuk menerima ataupun tidak mampu untuk memahami, seakan-akan dia tak mampu untuk menerima bahawa Tuhan ini tidak bertempat. Sebab ada dalil, dan sebenarnya dalil yang menyatakan Tuhan bertempat itu sebenarnya dalil itu adalah dalil yang bersifat mutasyabihat yang telah dijawab oleh para ulama. Wa kullu nasin aw hamad tashbiha aw wilhu aw fawwid wa rum tanziha, kata Sahibul Jawharah. Sebarang nas yang zahir dia menunjukkan seakan-akan berlaku Allah Ta'ala ni serupa dengan makhluk, maka awilhu, takwilkanlah nas tersebut, aw fawwid, ataupun kamu serahkan maklumat ataupun makna yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu kepada Allah dengan kamu menafikan makna yang zahir, warum tanziha, dan kamu tanzihkan Allah Ta'ala daripada bersifat dengan sifat makhluk. Jadi bila zahir menunjukkan contoh Ar-Rahman ala arsy istawa, Tuhan berada di atas arasy. Zahir ayat ini menunjukkan Allah Ta'ala duduk di atas arasy. Ada arasy, kemudian Allah duduk di atas arasy. Macam mana Tuhan ada bertempat, sedangkan macam mana Tuhan bertempat? Jadi para ulama menjawab, dan ada orang tak mahu terima, kata macam Tuhan tak bertempat, mana ada benda yang wujud tidak bertempat? Dijawab oleh Dr. Jamal Farouk sedap cara ni. Benda ni merupakan ilmu yang dia bukan bersifat ad-daruri, dia bukan benda yang semua orang tahu, tapi dia memerlukan kajian penelitian akhir gitu. Kata Dr. Jamal Farouk sebagai satu hal yang saya jarang dengar dan saya nak kongsi dengan kawan. Beliau kata sebenarnya alam juga tidak bertempat. Alam tidak bertempat kerana tempat berada di dalam alam. Okey. Jadi kalau alam yang diciptakan Allah tidak bertempat, adakah Allah yang menciptakan alam mesti bertempat? Bermakna semua benda yang berkaitan dengan Allah, Allah telah menunjukkan beberapa contoh untuk kita tahu sebenarnya tidak mustahil. Beliau tanya kepada kami satu. Baik, sekarang ni kita di mana? Menjawab kami berada di Masjid Azhar. Baik, Masjid Azhar di mana? Kita kata di Kairah. Baik, Kairah di mana? Kairah di Mesir. Mesir di mana? Mesir di benua Afrika. Baik, benua Afrika di mana? Afrika di
dalam bumi. Bumi di mana? Bumi berada di dalam salah satu cakrawala kan. Okey, cakrawala di mana? Pada alam. Alam di mana? Alam di mana? Soalan, di mana alam? Dan alam maksud semua sifat Allah Ta'ala. Segala benda yang bukan Allah Ta'ala dan juga sifat Allah Ta'ala itu adalah alam. Baik, di mana alam? Saya kata alam-alam ada di Malaysia. Dan alam di luar Malaysia. Malaysia termasuk dalam alam. Baik, di mana alam? Kita jawab alam tak tempat. Alam tak tempat. Sebab tempat berada di dalam alam. Alam tidak tempat. Makanya dengan benda begini kita nampak, oh sebenarnya kalau alam juga tidak tempat, maka adakah satu benda yang sangat mustahil untuk Allah tidak tempat? Bahkan kalau kita lihat seperti yang saya sebut tadi, sebelum ni Allah menciptakan tempat. Bermaksud satu ketika dahulu hanya ada Allah tanpa tempat. Walaupun bagaimanapun perbahasan ini berbahasa yang memerlukan perkajian. Dan dengan sebab itu dinamakan sebagai ilmu An-Nazari ataupun ilmu Al-Muktasab. Baik, seterusnya oleh kerana kita telah sebelum ni dinyatakan kalimah An-Nazar dan juga Al-Istidlal, dia punya rangkaian dia, rentetan. Oleh kerana sebelum ni kita telah mendefinisikan tarif al-ilmu daruri juga al-ilmu muktasab. Kita ada sebut dua kalimah, iaitu An-Nazar dan juga Al-Istidlal. Sekarang pengarang akan membincang kepada kita apakah sebenarnya An-Nazar dan apakah sebenarnya Al-Istidlal. Qal wan-nazaru huwa al-fikru fi halil manzuri fihi liyuaddiya ila al-matlub, wal-istidlal talabud dalil liyuaddiya ila al-matlub, fa muadda an-nazari wal-istidlal wahid. Tu ulama ni dia memperincikan satu benda. Walaupun sekarang benda tu dah macam kita tahu, tapi dia perincikan apakah sebenarnya an-nazar yang sebetulnya. Nyatakan di sini an-nazar yang saya terjemahkan dengan asal-asal kalimah an-nazar ni maknanya penglihatan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah penelitian atau kajian. An-nazar adalah al-fikru fi halil manzuri fi. Al-fikru, pemikiran kita terhadap perkara yang kita nak kaji tadi. Liuaddiya ila al-matlub, supaya dengan penelitian dan juga kajian tadi kita akan sampai kepada al-matlub, kepada kehendak yang kita inginkan, kepada natijah yang kita inginkan. Jadi itu maksud an-nazar. An-nazar ni adalah kita memikirkan satu perkara yang kita nak kaji tadi. Dengan pemikiran tadi akhirnya kita boleh sampai kepada kehendak ataupun kepada natijah terhadap perkara yang ingin kita kaji. Itu maksud an-nazar. Adapun al-istidlal bermaksud talabud dalil, meminta dalil. Kita meminta kepada orang yang mendatangkan satu fakta untuk beliau mendatangkan dalil, hujah, supaya apa? Liuaddiya ilal matlub, supaya kita akan sampai kepada natijah yang kita inginkan. Jadi disebut juga seterusnya fa muaddan nazari wal istidlal wahidun. Maka ghayah ataupun hujung kepada an-nazar, hujung kepada kajian dan juga tindakan kita yang meminta daripada orang yang mendatangkan satu kata hujah, sebenarnya hujung ni adalah sama, iaitu sampai kepada kehendak yang kita inginkan, iaitu natijah kepada fakta tersebut. Cuma cara kita nak mengetahui hakikat tu dengan cara apa? Kadang-kadang dengan kita sendiri minta kepada orang yang mendatangkan fakta tu dalil. Kadang-kadang kita tak minta dia dalil, tapi kita sendiri buat kajian. Betul ke disebut begitu? Kita pun buat kajian begini. Akhirnya kita akan sampai kepada natijah suatu kajian atau suatu fakta tersebut. Fa muadda an-nazar wal istidlal wahidun. Muadda maknanya, saya bisa terjemahkan muadda ni hujung ataupun dia punya natijah terakhir kepada an-nazar dan juga al-istidlal adalah satu, iaitu kita mengetahui hakikat suatu fakta, sama ada benda itu betul ataupun tidak betul. Qal wa jama'al musannifu bainahuma fil itsbat wan nafi ta'kidan. Jadi katanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, mungkin orang tanya, dah kalau hujung dia sama, kenapa Imam Haramain Al-Juwaini mendatangkan kedua-duanya sekali? Sebab matlamat akhir dia supaya sampai kepada natijah yang kita inginkan terhadap satu fakta. Kenapa Imam Haramain sampai sebut dua kali? Contoh, apakah itu al-ilmu daruri disebut? Al-ilmu daruri
ma yaftakiru ala nazarin ma la yaftakiru ala nazarin wa istidlal. Contoh satu ilmu yang tidak memerlukan kepada nazar juga istidlal. Sebut an-nazar, al-istidlal, dua kali sebut. Begitu juga dengan ilmu muktasab. Sebut ilmu muktasab apa al-mawquf ala an-nazar wal-istidlal. Satu ilmu yang memerlukan an-nazar, istidlal. Jadi mungkin orang bertanya, kenapa Imam Haramain buat begitu? Sedangkan dia punya matlamat akhir dia sama. Kenapa tak cukup dengan nyatakan salah satu kan? Maka disebut oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali wa jama'al musannif, kata beliau Imam Haramain Al-Juwayni menggunakan atau menggabungkan bainahuma, di antara kedua-duanya, iaitu kalimat an-nazar dan juga al-istidlal fil isbat wan nafi, dalam masalah isbat dan juga nafi. Iaitu contoh macam ilmu isbat, itu mengatakan bahawa ilmu al-muktasab memerlukan kepada an-nazar dan istidlal. Penafian pula ketika mana beliau menerjemahkan takrif al-ilmu ad-daruri. Ilmu ad-daruri tidak memerlukan kepada an-nazar dan istidlal. Kata Imam Jalaluddin Al-Mahali, pengarang Imam Haramain menggunakan kedua-dua kalimah ini pada isbat juga pada nafi, itu ketika mana beliau menguraikan takrif al-ilmu ad-daruri dan juga takrif ilmu al-muktasab semata-mata ta'kidan, untuk menguatkan saja. Semata-mata untuk menguatkan, kata Imam. Maknanya seakan-akan Imam Haramain beritahu walaupun matlamat akhir itu sama, tapi kadang-kadang cara dia kadang-kadang dengan cara nazar, kadang-kadang dengan cara istidlal kan. Kerana itu disebut kedua-duanya untuk menguatkan lagi bahawa satu ilmu itu boleh didapati dengan cara dua tadi, sama ada dengan nazar ataupun dengan istidlal. Oleh kerana kita dah sebut kalimah al-istidlal dan kita terjemahkan al-istidlal itu talabud dalil. Jadi apakah itu dalil? Rungkaian ataupun rentetan daripada perbincangan lepas. Oleh kerana asal kita cerita pasal ilmu, asal kita cerita pasal fiqh, kemudian kita kaitkan fiqh dengan ilmu. Fiqh ni lebih kecil skopnya berbanding dengan ilmu. Dan kita pun cerita apakah itu ilmu. Kemudian ilmu terbagi berdua, ilmu nazari dan juga ilmu ad-daruri, ataupun ilmu ad-daruri juga ilmu muktasab. Kemudian kita sebut dua kalimah itu nazar juga istidlal. Dan ketika mana kita membincang kalimah istidlal, kita kata al-istidlal adalah talabud dalil, meminta dalil. Sekarang kita terpaksa untuk bertanya apakah itu dalil. Okay? So, apakah pula dalil? Qal wad-dalilu huwal murshidu ilal matlub li'annahu alamatun alaih. Ad-dalil adalah al-mursyid, sebarang petunjuk. Al-mursyid sebarang petunjuk, sebarang perkara yang menjadi petunjuk ataupun dia menuju arah ilal matlub, menuju arah supaya kita sampai kepada natijah yang kita inginkan. Li'annahu alamatun alaih, kerana dalil ini merupakan alamat kepada al-matlub. Contoh lampu isyarat. Okey, lampu isyarat. Warna merah pada lampu isyarat itu adalah alamat kepada satu tujuan, iaitu tolong berhenti sekarang. Setiap benda merah ni kena berhenti, tak boleh kita teruskan. Warna merah itu adalah alamat dan dia adalah dalil. Warna merah itu adalah dalil bagi menunjukkan satu kehendak atau satu tuntutan ataupun satu keputusan, iaitu jangan teruskan, kena berhenti. Dan warna hijau pula bermaksud teruskan, jangan berhenti. Setiap benda yang warna hijau, maksudnya kita tak boleh berhenti, kita kena teruskan. Alamatnya begitu. Jadi warna hijau dan juga warna merah itu dinamakan sebagai dalil dari segi bahasa. Kenapa? Dia merupakan petunjuk kepada satu maksud yang saya terjemahkan tadi. Warna merah kena stop, jangan teruskan. Hijau teruskan. Sebab dia merupakan lampu isyarat. Dan ta'rif ad-dalil di sini adalah segi makna bahasa. Dari segi makna bahasanya, ad-dalil huwal mursyidu ilal matlub li'annahu alamatun alaih. Baik, itu dari segi makna bahasa. Saya nak datangkan di sini walaupun tak dinyatakan dalam kitab kita. Apakah maksud ad-dalil dari sudut istilah? Dari sudut istilah, yang disebut di sini ad-dalil huwal mursyidu ilal matlub,
Itu adalah pengertian ad-dalil dari sudut makna bahasa. Tapi pengertian dalil dari sudut makna istilah, istilah disebut ad-dalil. Mad dalil, apakah dalil? Dalil itu segi mana Islam dia. Dalil segi mana Islam adalah ma yumkinu at-tawassulu bi sahihin nazari fihi ila al-matlub al-khabari. Ataupun dengan takrif lain yang disebut oleh Imam Syafi'i Ar-Rabi dalam kitab beliau Ghayatul Ma'mul fi Syarh Waraqatil Usul, beliau menyatakan al-dalil huwa ma yumkinu at-tawassulu bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bi matlubin khabariyyin aw dhannihi. Itu adalah pengertian dalil. Ma yumkinu at-tawassulu bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bi matlubin khabariyyin aw dhannihi. Apa itu dalil? Dalil adalah ma yumkin, sebarang benda, sebarang perkara yang boleh membawa kepada seseorang itu sampai kepada pengetahuan yang bersifat pasti terhadap satu keputusan, ataupun perkara tersebut membawa kita untuk sampai kepada keputusan tadi dengan cara zon. Ataupun saya buat huraian yang mudahnya, beliau nyatakan bahawa dalil ini apa saja benda yang mana kalau kita guna betul-betul dengan bisahihin nazar fihi, dengan kaedah, dengan disiplin yang betul, dia akan membawa kita kepada satu keputusan. Sama ada keputusan tersebut kita perolehi dengan cara pasti 100%. Contoh, kita kaji, akhirnya kita keputusan memang alam ni adalah hadis, Allah saja yang qadim, benda tu dah 100%. Sebenarnya bagi saya pandangan yang kuat adalah alam ini adalah hadis. Tak betul pandangan yang 100%, dengan kita buat kajian tadi, akhirnya kita sampai kepada satu keputusan, alam ini adalah hadis. Dia ni diciptakan oleh Allah SWT, dan benda ni kita dapat secara 100% keyakinan. Ilal ilmi bimatlubin khabari au dhannihi, ataupun kita sampai kepada keputusan tadi bukan dengan sifat yakin 100%, sebaliknya bersifat zan, bersifat satu kemungkinan yang kuat. Contoh dalam masalah fiqh, bila sebagai contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut aula mastumun nisa, antara perkara yang menyebabkan batal wudu ini apabila kita menyentuh wanita. Imam Syafi'i mengkaji apakah maksud la mastumun nisa, menyentuh wanita ni maksud apa? Sebab sebenarnya ulama mengkaji kata maksud menyentuh wanita ni maksud berjima, bersetubuh dengan isteri, itu maksud la mastumun nisa. Kalau pegang perempuan semata-mata tidak membatalkan wudu. Ada ulama kata kalau pegang perempuan dengan keadaan bersyahwat barulah membatalkan wudu. Jadi Imam Syafi'i buat kajian, la mastum ini maksud dia apa? Setelah beliau buat kajian dengan teliti, beliau mendapati bahawa maksud la mastumun nisa adalah semata-mata sentuh, iaitu la mastumun nisa. Apabila kamu menyentuh wanita, sama ada kamu bersyahwat atau bukan bersyahwat, bila persentuhan itu berlaku di antara tapak tangan dengan atau bukan tapak tangan, dengan apa saja, kulit dengan kulit wanita, sama ada berlapik atau tidak, maka terbatal wudu. Kita tanya Imam Syafi'i, kamu tadi telah menggunakan dalil. Apa dalil kamu? Imam Syafi'i kata, ada qiraat lain menyatakan au lamastumun nisa. Ada qiraat kata au lamastumun nisa, ada dalil Quran yang lain, yang qiraat yang lain menyatakan au lamastumun nisa. Jadi hasil dari kajian saya mengatakan begini. Jadi dalil itu telah membawa Imam Syafi'i kepada membuatkan satu kenyataan bahawa menyentuh wanita hatta bersyahwat atau tidak bersyahwat akan tetap membatalkan wudu. Kita tanya pada Imam Syafi'i, kamu tahu tadi itu maknanya secara 100% kamu yakin itukah yang betul, ataupun kamu sebenarnya itu sangkaan kamu yang kuat? Kamu sendiri tidak boleh meletakkan 100%. Imam Syafi'i kata itu bukan pandangan 100% saya. Saya berdasarkan apa yang saya faham begitulah. Tapi bukan mungkin pandangan saya ini rupanya salah saya Allah Ta'ala. Tapi saya tak tahu. Tak tahu ni tanya ke Tuhan ke akhirat pula. Jadi sampai juga kepada pengetahuan, tapi bukan dengan sifat yakin, dengan sifat zon. Jadi dalil ni apa saja, bukan Quran hadis je. Ada orang ingat dalil ni Quran hadis, qiyas dalil, ijma' dalil, banyak lagi dalil yang lain. Sebarang perkara akal jugalah dalil. Apabila kita gunakan dengan betul, dia akan bawa
dalil ni sebarang benda yang bila kita guna dengan betul, dia akan membawa kepada kita satu keputusan, sama ada keputusan itu bersifat yakin 100% atau keputusan itu bersifat zon, bersifat sangkaan yang kuat. Maka itu dinamakan sebagai dalil. Dan insya-Allah pada pertemuan yang seterusnya kita akan membincangkan pula apakah maksud az-zon, kerana disebutkan tadi pembahagian kita akan bincangkan berkenaan dengan zon, kerana dalam pembahasan dalil khusus dalam masalah fiqh kita kena mengetahui apakah hakikat zon dan apakah hakikat syak, yakin dan sebagainya. InsyaAllah rezeki kita akan bertemu lagi. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على